lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai pegawai unit integriti dan pematuhan grade N41. Berumur tidak kurang daripada 25 tahun, merupakan pemegang ijazah sarjana muda dari institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon yang pernah mengikuti kursus Certified Integrity Officer CEIO Anjuran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merupakan satu kelebihan. Anda perlu bertanggungjawab kepada pengerusi IKIM. Anda juga perlu menyediakan pelan unit integriti dan pematuhan yang telah dijadualkan, memastikan tadbir urus terbaik dan berkesan dilaksanakan berdasarkan hak, tanggungjawab dan had yang telah digariskan dalam peraturan di IKIM. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi 03 6204 6374. Tarikh tutup permohonan 5 Oktober 2020. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran menerusi slot tarbiyah untuk bersama dengan sahabat pendengar. Masya Allah, ya Allah, berbesar hati saya bersama dengan tetamu kita dah pun bersedia di Konti IKIM untuk anda sama-sama ikuti perkongsian di FB IKIM FM, di radio maupun di page Ustazah Asma Harun sendiri. Masya Allah, hari ini bersama dengan Ustazah Asma Harun. Sekali lagi, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nampak Ustazah dengan berkocoh-kocoh datang dan sebagainya. Tapi Ustazah kata inilah resam orang berjuang. Masya Allah. Semoga Allah memberkati Ustazah. Amin. Dan juga semualah yang sama-sama bersama dengan Ustazah dalam perjuangan Ustazah. Masya Allah. Dan hari ini kita nak sambung lagi dalam tarbiyah bersama dengan Ustazah. Kita naikkan semangat untuk kita sama-sama membesarkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita akan bawakan nama Allah Al-Muhaimin untuk bersama dengan Ustazah. Mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu mukadimahnya Ustazah. Silakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina. Wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وإلهام الملائكة المقربين والعافية للمتقين والعدوان على الظالمين. Alhamdulillah, subhanallah. Terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Yati. Hampir 2 minggu. Sebenarnya 3 minggu. 3 minggu DJ Yati kita tak jumpa. Pada minggu lepas saya mohon maaf kerana tidak dapat hadir kerana faktor kesihatan. Dan Alhamdulillah pada pagi Jumaat yang barakah ini sekali lagi kita bersama dalam slot tarbiyah bersama dengan saya Ustazah Asma binti Harun. Kita sebagaimana yang kita telah pun mulakan sejak daripada awal slot bersama dengan saya ini, kita mulakan dengan nama-nama Allah Asmaul Husna. Nama-nama Allah Asmaul Husna. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang suci, nama-namanya yang baik, maka memintalah dengan nama tersebut. Subhanallah. Maka Alhamdulillah kita dah pun sampai ke siri yang ke-8 tak silap saya. Ke-8 atau ke-7 macam tu lah ya. Satu-satu nama Allah. Dan pada hari ini insya-Allah kita bakal membincangkan tentang nama Allah Al-Muhaimin. Nama Allah Al-Muhaimin. Allah ya Muhaimin. Subhanallah. Nama Allah ya Muhaimin, para pendengar sekalian, walau di mana anda berada, yang berada di pejabat, di tempat kerja ataupun di rumah, ibu ayah muslimin muslimat sekalian yang sedang mendengar melalui page Ustazah Asma. Kita buat cross page ni kan, melalui page Ustazah Asma Harun ataupun page rasmi IKIM, ada juga daripada radio. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada saat ini kita semua dalam jagaan, pemeliharaan, pengawasan Allah ya Muhaimin.
Subhanallah. Baiklah muslimin muslimat sekalian, kita akan mulakan dengan pengertian nama Allah Al-Muhaimin. Merujuk kepada satu hadis, satu firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hash. Sepanjang kita buat kuliah ataupun pengajian ni, sebaiknya kita boleh tulis, kita boleh catat. Dan kepada pendengar yang berada di yang mendengar melalui page, insya-Allah bolehlah sama-sama tinggalkan komen. Typekan nota dalam komen. Ya, nota dalam komen. Pasti ada orang baca. Ada orang dia tak sempat tangkap. Ustazah sebut ayat apa, surah mana. Jadi setengah orang dia nak buat rujukan. Dia nak beramal dengan ayat-ayat yang dikongsikan, kerana daripada ayat himpunan Asmaul Husna itu boleh jadi doa. Kerana itu adalah apa yang disebut oleh Allah sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut tadi, walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha, maka memintalah dengannya. Jadi mana-mana nama-nama Allah yang terangkum dalam firman Allah boleh kita jadikan zikrullah ataupun boleh jadikan satu bentuk doa. Muslimin muslimat sekalian, surah Al-Hash ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Masya-Allah. Ada berapa nama Allah dalam ayat ni? Huwallah satu, allazi la ilaha illa, itu syahadah lah kan. La ilaha illa huwa al-malikul quddus As-salam al-mu'min al-muhaimin. Kalau sampai berhenti al-muhaimin, ayat ni dia sambung lagi nama-nama Allah yang lain. Kalau berhenti tu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi antara maksudnya ialah dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia. Al-Malik, Raja. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang maha sejahtera. Al-Mu'min, yang maha mengurniakan keamanan, ketenangan. Al-Muhaimin, yang membawa maksud yang maha memelihara. Jadi kalau untuk definisi apakah maksud Al-Muhaimin, iaitu Allah yang maha memelihara. Tetapi di sana ada pendetailan maksud. Okey, antaranya nama Allah Al-Muhaimin, dia mengandungi sifat Allah Al-Haymanah, iaitu maksudnya Al-Hifz, Al-Irtiqab. Ini antara kalimah-kalimah bahasa Arab lah. Kalau nak tulis, nama Allah Al-Muhaimin, dia mengandungi sifat Allah yang mana membawa maksud memelihara. Al-Hifz, memelihara. Al-Irtiqab, maksud dia mengawasi. Jadi maksudnya juga antaranya adalah menguasai sesuatu. Memeliharanya, menguasainya. Juga membawa maksud juga, antara Al-Muhaimin juga membawa maksud menyaksikan. Juga membawa maksud banyak. Dalam kalimah Al-Muhaimin, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memelihara. Dalam pengawasan dan peliharaan Allah itu, maksudnya Allah memberikan keamanan. Allah akan memberikan ketenangan. Ia juga. Jadi sebab itu bila kita belajar nama Allah, ia sebenarnya saling berkait di antara satu sama lain. Jadi subhanallah muslimin muslimat sekalian, bila kita sebut Al-Muhaimin, kita boleh saja bayangkan dua maksud. Yang paling umum lah. Kalau detail tu memang banyak lagi lah maksud-maksud dia. Yang pertama, Allah yang maha memelihara, Al-Muhaimin. Boleh juga nama Allah Al-Muhaimin ini difahami dengan Allah yang maha mengawasi. Jadi orang yang mempunyai dan beriman dengan nama Allah yang Muhaimin, yang maha mengawasi, tidak ada satu saat ataupun satu keadaan, satu tempat yang mana dia terlepas daripada terikat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak akan buat maksiat. Dia tak akan buat sesuatu yang Allah larang. Sebab dia rasa bahawa ini sedang diawasi oleh Allah. Kalau kita sebut awasi ni kan, diperhatikan, dipelihara, diawasi, dijaga.
Jadi cuba bayangkan kalau kita bekerja kan, DJ Yati, kalau kita bekerja lepas tu ada CCTV tu memang satu-satu. Satu meja staff ada satu CCTV. Lepas tu bos boleh tengok daripada mana-mana. Sama ada daripada bilik dia ataupun daripada luar sebab boleh bersambung dengan telefon. Terpantau sentiasa. Terpantau sentiasa. Sebenarnya kami di pejabat, kami guna konsep ni juga. Kami ada hampir 30 orang staff di pejabat. Ada sebab pejabat tu dia premis lot-lot tu ada jauh-jauh kan. Jadi kami pasang CCTV semua. Di ruang setiap pejabat, di galeri semua kita pasang. Dan moden sekarang CCTV tu boleh dipantau melalui telefon. Betul. Jadi walaupun kita keluar, bos-bos, majikan keluar, kita tetap boleh monitor pekerja kita daripada jauh. Jadi pekerja ni pula peringkat awal mungkin dia rasa rimas. Sebab dia rasa ada CCTV mengata-kata dia kena jaga. Ada yang perhati. Ada orang perhatikan. Memang kita perhatikan. Berapa ketika kita akan tengok. Lepas tu ada berapa keadaan kita tegur. Contohnya kan. Jadi di sana kita ada walkie-talkie juga. Kita bagi tahu pengurus minta tegur. Jadi dia terus boleh direct saja. Mula-mula memang mereka mungkin akan rasa sentiasa diperhati dan diawasi. Lalu dia menjagalah gerak kerja. Dia gerak kerja, akhlak, adab, jagalah. Takkanlah ada CCTV dekat bahagian pantry nak minum berdiri kan. Maksudnya, peringkat awal. Tapi lama-lama, apa yang berlaku ialah Alhamdulillah, alang-alang buat baik. Alang-alang buat baik sebab CCTV. Baik buat jadi baik terus je. Sebab Allah. Kerana Allah. Jadi lama-lama, peringkat awal latihan itu adalah rasa diawasi oleh manusia. Lama-lama dia dah tak heran dah dengan CCTV tu. Kerana dia dah terbiasa menjaga etika, integriti, menjaga akhlak, adab dan sebagainya. Jadi begitulah. Untuk kadang-kadang peringkat kita nak melatih anak-anak kita rasa diawasi, kita yang kena mengawasi dulu. Perhati je. Tengok kalau dia ada Facebook, tengok dia kawan dengan siapa. Mungkin anak tu akan rasa rimas. Mak ni asyik check je. Tak percaya orang ke? Komen kat bawah tu kawan-kawan tengok malu tau. Macam tu kan. Dalam WhatsApp kadang kita tengok. Ya Allah, kita anak-anak ni kan memanglah dia dunia anak-anak. Dan kita lahir dalam dua dunia yang berbeza. Betul. Masa kita membesar tak ada WhatsApp apa semua ni. Jadi anak-anak kami ada juga grup WhatsApp dia. Contoh kan kita ada. Tapi bukan telefon sendiri. Guna telefon rumah satu je. Tapi kita kadang-kadang kita awasi, kita cek. Kita cek apa perbualan dia dengan kawan-kawan. Daripada perbualan tersebut, kita akan mudah kesan. Dan kita mula kesan, ada ayat-ayat yang kita tak berkenan. Dan kita boleh kesan ada kawan-kawan tak bagus. Bukan kata budak tu tak bagus, tapi akhlak yang mungkin dibentuk. Sebab dia guna perkataan, gurauan tu guna perkataan yang kesat contohnya. Jadi kita terus bagi tahu, ni tak elok, kamu jangan terpengaruh, jangan ikut perkataan ni. Kadang anak kita memang tak tahu apa maksud perkataan ni, Umi. Kita pun terangkan. Ini hasil daripada apa? Pengawasan. Tapi dalam waktu yang sama kita kata, Umi bukan selalu boleh mengawasi. Bukan selalu boleh perhatikan, pelihara, jaga dia. Supaya jangan buat begitu begini. Ingatlah, pengawasan Allah, pemeliharaan Allah itu sepanjang saat setiap masa. Dan Allah melihat, menembusi ke hati kita. Allah menembusi hati kita. Apa yang kita terlintas, apa yang kita niat, apa yang kita nak buat. Bahkan Allah menembusi fikiran kita, apa yang kita fikir dan sebagainya. Jadi apa yang mampu Umi dan Abi buat adalah untuk melihat dan memantau siapa berkawan, bagaimana budaya bercakap, bagaimana anak kita, kenapa dia boleh fikir macam ni, rupanya dia dapat idea dan ilham itu daripada pengaruh kawan-kawan dan sebagainya. Jadi subhanallah, bukanlah kita sebut pengawasan direct daripada Allah ini kita tak perlu pengawasan manusia. Perlu. Manusia perlu sistem. Sebab itu kita ada traffic light kan. Sebab itu kita ada peraturan ni. Jadi peraturan yang ditentukan oleh pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan wajib kita patuh. Wajib. Sebab apa yang diperintahkan untuk menjaga keamanan. Jadi bukan kita kata alah ini undang-undang jalan raya, kalau kita langgar pun tak berdosa, bukan undang-undang Allah, undang-undang manusia. Itu satu salah faham yang besar. Betul. Semua undang-undang yang dicipta oleh manusia, ia adalah satu bentuk pengawasan, pemeliharaan.
Jadi itulah yang kita terbitan daripada memahami nama Allah, antaranya Allah yang Muhaimin, Allah yang Maha Mengawasi, Allah yang Maha Memelihara. Maka manusialah yang menjadi instrumen ataupun yang menjadi mediumnya untuk melaksanakan sifat Allah, untuk membenarkan sifat Allah yang Maha Memelihara. Kerana apa? Idea-idea yang pemerintah datang, pihak berkuasa, gerak kerja pihak berkuasa untuk jaga keamanan, itu hakikatnya datang daripada Allah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham. Allah yang Hakim yang bijaksana beri ilham macam mana nak pastikan tidak berlaku kemalangan contoh. Memang kita nampak di situ ikhtiar manusia, tapi hakikatnya ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Qawi berikan kekuatan kepada anggota-anggota untuk menjalankan tugas. Allah yang Hafiz yang Maha menjaga. Jadi melalui perantaraan manusia, makhluk-makhluk ini, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan pemeliharaan dan pengawasannya terhadap manusia. Subhanallah, mari kita sambung lagi ya muslimin, muslimat sekalian. Sebelum kita teruskan, saya ingin mengajak tuan-tuan puan-puan supaya berkongsi ataupun perkataannya share lah. Tekan butang share. Perkara itu mudah, ringan sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan ia berat pada timbangan amal soleh kita. Kita mungkin tidak mampu untuk menyampaikan, untuk ceramah ke, untuk mengajar ke. Tetapi jangan sampai kita tak ambil apa-apa bahagian daripada perjuangan ataupun jalan dakwah ini. Sekurang-kurangnya kita hanya tekan butang share. Mungkin ada 5 orang, mungkin ada 10 orang yang turut sama mendengar. Tanpa sedar, kita sedang mengumpul pahala yang kita tidak tahu daripada mana dan berapa jumlahnya. Yang kita akan tahu bila di mahsyar kelak. Mudah-mudahan kita akan tertanya, ya Allah, daripada mana pahala? Rupanya daripada butang share tu. Antara pahala yang kita dapat. Sebab dengan butang share, kita tekan share, rupanya ada 5 orang datang. Jadi kita dapat pahala yang berganda. Itu antara manfaat daripada teknologi. Jadi manfaatlah untuk kebaikan. Okey, subhanallah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, selain Al-Muhaimin mengandungi makna Asy-Syahid, iaitu Allah Maha menyaksikan, ia juga membawa makna Al-Amin, iaitu Allah yang memberi kepercayaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Surah Al-Maidah ayat 48. Subhanallah. Muslimin muslimat, saya nak bercerita, tapi nak minum air sikit ya. Bismillah. Satu kisah daripada riwayat yang sahih diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW, hari Jumaat kan? Ijayati, subhanallah, hari Jumaat yang barakah, banyakkan selawat pada Nabi. Kalau boleh, kalau hari Jumaat tu selawat sampai 1,000 ke, kan, 2,000 ke, 5,000 ke. Saya jumpa ada insan-insan yang boleh istiqamah selawat setiap pagi 2,000, ada yang 4,000. Saya kata, ya Allah, berkatnya masa dia. Dia bukan orang tak sibuk, tetapi bagaimana keberkatan masa dan Allah memudahkan urusannya yang lain. Barakah daripada istiqamah dia berselawat pada Nabi, membawa maksud betapa besarnya cinta dia kepada Nabi. Sehingga kan 1,000 kali tu tak rasa berat. Rasa manis, rasa nikmat. Sebab hati sudah ada cinta kan. Jadi semua jadi ringan. Okey, subhanallah, kisah ini kalau siapa nak rujuk ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Ia berdasarkan hadis yang sahih bagaimana Rasulullah SAW bercerita. Sesungguhnya pada suatu ketika, sebab kisah ini kisah sebelum Nabi lah. Kisah ini adalah kisah sebelum Nabi SAW. Ada 3 orang pemuda yang masuk ke dalam gua. Kemudian untuk berlindung, kemudian pintu gua tu tertutup dengan batu yang besar. Kisah itulah. Mungkin ramai dah yang dengar, mungkin dah dengar dulu lepas tu tak ingat. Jadi bagi perhatian bila kita nak cerita balik, dan tolong cerita balik kisah ini kepada anak-anak. Sebab kisah ini mengandungi manfaat yang begitu banyak.
Sangat banyak, Masya Allah. Okey, Nabi bercerita, jadi seronok kan? Nabi pun menggunakan kaedah uslub dakwah, banyak cerita. Saya ada satu buku kitab yang dihadiahkan himpunan oleh Ustaz Fahru Joy. Kan pergi rumah dia, lepas tu dia kisah-kisah tauladan yang datang daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi seronok, kita kata ya Allah seronoknya Nabi bercerita. Kan? Jadi itu antara uslub dakwah kita dengan anak-anak, orang muda pun suka mendengar cerita, orang tua pun kan. Jadi daripada cerita kita boleh relate dengan kehidupan hari ini. Subhanallah, 3 orang pemuda ini terperangkap dalam sebuah gua. Gua itu tiba-tiba ada batu besar mungkin jatuh daripada atas lalu tutup. Menutupi pintu gua. Sehingga mereka tidak ada ruang sedikit pun untuk keluar daripada gua tersebut. Dan batu tersebut sangat-sangat berat. Maksudnya tenaga 3 orang lelaki pun tidak akan mampu untuk menolaknya. Kecuali adanya kuasa ataupun adanya pertolongan Allah lah. Kuasa luar biasa datangnya daripada Allah. Jadi masing-masing ketika itu muslimin muslimat sekalian. Lalu 3 orang pemuda ini mula meminta dengan Allah dengan cara bertawassul. Bertawassul. Bertawassul dengan amalan-amalan masing-masing. Yang mana yang mereka rasakan itulah amalan yang paling berat kot, yang paling terbaik, yang mereka lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah. Sebab itu konsep tawasul ini dalam Islam diterima, dalam mazhab Syafi'i kita pun dalam akidah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Orang yang pertama dia bertawassul. Ya Allah, saya tak ingat turutan tapi saya ingat cerita tiga-tiga ni. Jadi salah seorangnya mula bertawassul. Ya Allah, aku mempunyai ibu dan ayah yang aku jaga, yang aku pelihara. Yang aku jaga. Dan aku sentiasa menyantuni ibu ayah ini sehinggakan setiap kali makanan yang aku bawa pulang hasil daripada pekerjaan tidak akan kuberikan makan selain kepada isteri dan anak melainkan ibu dan ayah makan dulu. Namun pada satu hari aku pulang lambat. Balik lambat kerana maksudnya cari rezeki tu jauh sikit, jadi balik lambat lewat malam. Dan apabila aku pulang, aku dapati ibu dan ayah sudah pun tertidur. Dan waktu yang sama isteri dan anak-anakku sedang kelaparan. Namun aku tetap tidak memberikan susu yang aku bawa balik ataupun makanan dibawa balik itu kepada isteri dan anakku yang kelaparan kerana aku menunggu ibu dan ayah bangun. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan aku menanti ibu ayah bangun sehinggalah waktu pagilah, waktu subuh. Dan waktu yang sama anak-anakku sedang menangis kelaparan. Mudah-mudahan ya Allah engkau terima. Itu satu amalan yang aku lakukan dalam menyantuni ibu ayah kerana untuk dapat redha-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, saya baca yang pertama ni pun kan, saya kata ya Allah jauhnya akhlak kita dalam menyantuni ibu ayah. Kadang makanan yang special ni kita makan untuk tekak kita je lah kan. Kadang yang kita teringin apa semua kan. Allahu Akbar. Jadi ada ketikanya kita ni bila makan tu tak ada peruntukan khas untuk ibu ayah. Mungkin sebab kita duduk jauh ke dan sebagainya. Tapi insan lelaki yang pertama ini, dia seorang yang sangat mengutamakan apa jua dalam urusan hariannya adalah ibu dan ayah. Kemudian subhanallah, dia sebut ya Allah mudah-mudahan sekiranya engkau terima amalku itu ya Allah, bukakanlah pintu gua ni. Lalu bergeraklah batu tu dengan sendirinya. Bergerak tapi belum muat lagi untuk keluar. Lalu lelaki yang kedua pun, ini berkaitan dengan pengawasan ni. Al-Muhaimin ni, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memelihara. Yang kedua, seorang pemuda berkata, ya Allah sesungguhnya aku sangat mencintai, sangat suka kepada sepupuku. Ni suka sepupu ni kan, sangat mencintai dan selalu maksudnya macam bukan menggoda tetapi mengajak untuk bernikah, untuk bersama, untuk sangat mencintai. Sehinggalah satu ketika sepupu perempuanku ini dalam keadaan kesusahan dan datang bertemuku untuk meminjam duit lah, meminta pertolongan. Kemudian kerana dalam keadaan terdesak, wanita ni, sepupu ni orang wanita yang solehah, wanita yang baik. Tapi kerana wanita ini terlalu terdesak dan mungkin dah minta tolong dengan semua orang, akhirnya lelaki ni pun memerangkap dengan perkataan, sekiranya benar kalau kamu memerlukan aku akan tolong, tapi dengan syarat engkau perlu bersetuju untuk bersama denganku. Maksud bersama tu untuk berzina. Kemudian Nabi sambung lagi. Akhirnya perempuan ini bersetuju sebab dalam keadaan yang terdesak. Dan
ketika hampir-hampir zina itu nak berlaku. Hampir-hampir zina itu nak berlaku. Maksudnya, ini bukan baru masuk rumah tak. Mungkin dah sampai keadaan, dah peringkat, dah penghujung, hampir sangat dah nak berlaku dah perzina tersebut. Lalu tiba-tiba lelaki ini, dia merasakan bahawasanya Allah sedang mengawasinya, Allah sedang memeliharanya, memerhatikannya. Dia merasakan bahawasanya tiba-tiba, maksudnya ia bukan mudah ya, keadaan nafsu yang bergelora dan keadaan dah ada peluang, tiba-tiba nak memberhentikan nafsu tersebut. Dan akhirnya pemuda ini terus boleh berhenti, stop, dengan merasakan bahawasanya dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terus boleh stop, kekuatan iman yang sangat kuat, dan dia pun memberikan apa yang diperlukan oleh sepupu, dan dia melepaskan sepupunya dalam keadaan dia meminta maaf dan sebagainya. Lepas tu dia sebut, ya Allah, sekiranya engkau terima amalku ini, perbuatanku ini, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Lalu pintu gua tu terbuka sedikit, Masya Allah. Bergerak lagi. Kemudian cerita yang ketiga, subhanallah, satu-satu cerita ni kan kita rasa macam hebatnya lah Allah nak berikan pengajaran pada kita. Kisah yang ketiga, seorang lelaki yang mempunyai pekerja. Mungkin dia tokek kebun ke, wallahualam. Dia ada pekerja. Lepas tu dia bercerita. Maksudnya dia bercerita kepada Allah, ya Allah, aku mempunyai pekerja. Suatu hari ada salah seorang pekerja yang telah menghilangkan diri tanpa sempat aku memberikan upahnya. Lalu aku pun menyimpan upahnya tersebut dan aku kembangkan. Sehinggalah berkembangnya duit upah. Mungkin upah dalam 500 contoh kan. Lalu dia kembangkan daripada 500 itu sehinggalah terhimpunnya terhimpun tu harta bukan sedikit. Digambarkan mungkin disebut satu ladang biri-biri contohnya. Satu ladang banyak binatang dan banyak lagi harta-harta yang dikembangkan. Dan kemudian satu ketika pekerja ini datang kembali. Setelah sekian lama datang kembali lalu meminta upah yang dia tak ambil dulu. Lalu aku pun berkata kepadanya, inilah upah engkau. Dia pun tunjuklah ladang yang begitu penuh dengan binatang, mungkin ada pokok juga, wallahualam, tapi harta yang begitu banyak. Lalu pekerja ni pun kata, adakah engkau mengejekku? Kata, tidak, aku tidak mengejekmu. Tetapi inilah hasil daripada yang aku usahakan daripada gaji engkau yang 500, contoh 500 lah. Lalu hamba Allah tu, yang datang pekerja tu, dia membawa semua harta tersebut tanpa meninggalkan sedikit pun. Masya Allah. Allahu Akbar. Sakitnya hati. Kalau kita dah susah payah pelihara lembu, pelihara kambing contoh. Ya Allah, dah lah orang tu datang gaji sikit je. Tapi dia ambil semua tanpa meninggalkan sedikit pun. Tak adalah saya ambil sikit je lah. Ini tuan punya, tuan usahakan, tuan ikhlas. Tak ada. Dia mengambil semua tanpa sedikit pun. Dan aku redha, ya Allah, aku redha, aku ikhlas. Sekiranya engkau terima ia sebagai satu bentuk pemberian, sedekah dan amanah. Amanah yang aku amanahkan, duit tu bukan tak guna, bahkan dikembangkan lagi dan diberi semua. Sifat amanah yang luar biasa ni. Ya Allah, mudah-mudahan sekiranya engkau terima, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ni. Maka akhirnya terbuka, cukup untuk mereka maksudnya keluar. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan kita boleh tengok ketiga-tiga pemuda cerita ini, para ulama bincang antara kelebihan ataupun ilmu yang nak kita fahami. Mereka bertiga bukan wali Allah. Ini bukan kisah wali Allah ya. Mereka bertiga adalah manusia biasa. Yang itu ialah dalam keadaan suka sepupu. Yang ni orang berniaga kan, orang yang ada majikan. Ia bukan kisah wali Allah. Tetapi muslimin muslimat sekalian, dengan keikhlasan. Sebenarnya mahalnya ikhlas. Ikhlas ini bila kita buat sesuatu mengharapkan pandangan Allah, ganjaran daripada Allah. Bila kita diuji dengan manusia, kita jadi tak kecewa. Kita tidak terlalu mengejar pujian manusia. Bahkan kalau dihina pun kita okey saja. Sedih mungkin sekejap, lepas tu okey. Kerana besarnya kekuatan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru boleh melahirkan 3 orang individu begini. Kalau kita fikirlah lelaki yang dia pun lapar, suami isteri lapar, anak lapar, bukanlah cerita tu jadi heboh, viral ke apa kan. Dia buat tu semata-mata nak dapat redha Allah. Kenapa dia buat begitu? Dia tahu dengan dapat redha ibu ayah, dapat redha Allah. Sama juga yang kedua. Dan ramai mana hari ini orang yang buat maksiat, dia fikir apa? Tak apa, lepas ni taubat.
Sebab tak boleh melahan hawa nafsu. Ramai mana orang bila nak marah, nanti kita boleh tengoklah bila time dekat politik, dekat pilihan raya kan, keluar macam-macam bentuk maki hamun, itu semua buka aib. Ramai mana alah buat je tak fikir. Taubat tu semula. Tidak ada benteng iman yang boleh menghalang daripada awal lagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu juga yang ketiga, kalau tak ada pengawasan, tak rasa diawasi oleh Allah. Kalau dia kata ni lah hasil pada ni, mungkin boleh tunjuk 10 ekor je kan, tapi dia tunjuk semua dah, orang tu bawa balik semua, dan dia tak adalah merungut ke, minta ke kan, cakap takkan tak tinggal sikit, tak ada. Subhanallah, tingginya merasakan bahawasanya apa yang dia buat, biarlah Allah yang balas, biarlah Allah yang berikan ganjaran. Tak apalah kalau orang tu tak hargai, menonong, bawa semua biri-biri tu kan. Tapi sebab apa? Dia merasai manisnya apabila buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita bincang nama Allah Al-Muhaimin, Allah yang maha memelihara, Allah yang maha mengawasi kan, Allah maha mengawasi. Jadi kita akan, mudah-mudahan kita mempunyai sifat sentiasa rasa diawasi oleh Allah. Antara kaedah yang simple ataupun mudah amal dengan nama ini, contoh anak-anak kita nak pergi sekolah, ataupun suami kita, ataupun diri kita sendiri nak keluar daripada rumah, kita akan terdedah dengan macam-macam bahaya. Anak-anak pagi-pagi sebelum pergi sekolah, kita panggil dia, kita ikutlah nak peluk ke, nak letak tangan atas kepala ke kan, kita boleh zikir, Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Ibu ayah tolong. Benda tu simple sangat, tapi akan beri kesan yang luar biasa. Kita akan menyesal kalau kita tidak beramal dengan perkara yang mudah, tapi kesannya sangat luar biasa. Kan? Bukan ringan sangat sebenarnya perkataan tu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah yang maha menjaga, Ya Muhaimin yang maha mengawasi. Aku serahkan anakku ini dalam jagaan dan pengawasan-Mu, Ya Allah. Masya Allah. Bila sebut tu pun kan, sebut tu kuatlah biar anak tu dengar. Oh, memang bagi dia dengar? Bagi dia dengar lah kan. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Allah, aku serahkan anakku. Kalau boleh sebutlah nama dia kan. Ya Allah, aku serahkan anakku Luqman, Ya Allah, dalam penjagaan dan pengawasan-Mu, Ya Allah. Kau jaga dan awasilah dia, Ya Allah. Allahu Akbar. Start je anak kita keluar dari rumah, naik van ke, ataupun sebaik dia masuk pagar sekolah ke, dia dah di luar pengawasan kita. Kita dah tak nampak dah. Bagaimana cara dia bercakap dengan kawan, bagaimana dia adab dia makan, bagaimana dia dengan guru, bagaimana dia dalam kelas. Bagaimana anak kami kalau petang balik dengan van, macam mana dia dalam van dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi bila kita menyerahkan penjagaan dan pengawasan ini kepada Allah, Allah akan jaga dengan sempurna, insya-Allah. Jika ada orang berniat jahat kepada anak-anak kita, insya-Allah Allah akan jaga, Allah akan halang. Apabila anak kita pula yang berniat jahat, nak buat perkara yang tak betul, tak elok, mudah-mudahan Allah akan campakkan rasa takut, campakkan rasa bersalah. Sebab hari ini masalah kita, anak-anak muda tak rasa berdosa bila dia nipu ibu ayah dia. Perasaan berdosa tu tak ada. Perasaan bersalah, perasaan rasa gelisah tak ada. Selamba je dia tipu. Kan, padahalnya nak pergi lepak dengan kawan-kawan, tapi mak ada kelas tambahan. Dengan tak ada rasa bersalah. Dengan ibu ayah ni tengok anak kat rumah okey, semayang apa semua. Kan, jadi tak ada rasa syak. Sebab apa? Hilangnya kadang-kadang itu hubungan ibu ayah sendiri dengan Allah. Hilangnya pergantungan ibu ayah ni dengan Allah. Sebab ibu ayah rasa dia lah yang boleh jaga, awasi anak. Akhirnya bila sedar-sedar anaknya dah rosak, anak dah jauh, anak dah buat kesilapan itu, kesilapan ini, baru dia sedar hakikat yang menjaga anak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sangat lemah. Kita kalau jaga anak kat rumah pun kadang tak sempurna. Depan mata pun belum tentu sempurna. Ini lagilah di luar sana. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, kalau kita fikirkan dulu, mak ayah zaman kita kecil kan tak ada telefon. Kami dulu, kalau saya lah sekolah menengah di Sekolah Mahal Muhammadiyah Banat Kota Baru, Kelantan. Sekolah Mahal Muhammadiyah Banat Kota Baru, Kelantan, kita duduk Terengganu. Jadi zaman 30 tahun lepas lah ni cerita, 30 tahun lepas. Macam tua sangat. 20 tahun lepas. Birthday saya 3 hari lepas di JRT, 22 September. Jadi terima kasih, dan 20 tahun lepas kan. Jadi bayangkan dia bagaimana keyakinan dan tawakal ibu ayah zaman dulu kepada Allah. Naik bas sendiri kan, dah just kata satu kita naik bas, turun, pandai-pandai lah. Lepas tu tak ada telefon nak tanya update ke kan. Dah sampai belum, kat mana sekarang, nak apa, gini-gini, tak tahu.
Tak ada update, tak ada apa. Mungkin sampailah dekat asrama, kita pun telefon sekali. Telefon sekali, okey mak dah sampai dah? Alhamdulillah sampai. Maksudnya dia punya tawakal, keyakinan tu kepada Allah tu tinggi kan. Betul. Lepas itu nak jumpa balik 2 minggu lah. Allah. Nak jumpa balik, nak tengok depan mata apa, belajar semua serah terus. Masya Allah. 2 minggu? 2 minggu, bukan sekejap, kadang sebulan. Tetapi dengan iringan doa. Yeah. Doa, ya Allah pelihara, jagalah anakku ya Allah. Lepas tu lepas lah. Dititip sungguh-sungguh anak tu pada Allah. Titip sungguh-sungguh. Jadi hari ini ibu ayah kita, cabaran kita. Ibu ayah ramai bagi telefon pada anak-anak dan dirasa dia boleh awasi anak melalui telefon. Maksudnya melalui telefon tu memang bukan salah, tapi kita cakap kan, okey dia buat apa belajar, okey dah makan dah, macam mana pergi keluar siapa, okey. Dia rasa dah diawasi dah tu anak tu sebab dia dah tanya khabar, dia dah tanya apa aktiviti, dia tanya mana kawan, cek. Sampai mengurangkan pergantungan ibu ayah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia menggantungkan pengawasan itu pada teknologi. Dia rasa teknologi melalui perhubungan yang, sebab ia boleh kerap WhatsApp, boleh video call, boleh apa, boleh tengok semua. Akhirnya kurangnya doa ibu ayah dalam bab pengawasan terhadap anak-anak. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu kita sebenarnya tidak boleh lari. Dunia ni akan berubah. Tak tahu teknologi apa, tak tahu apa lagi. Contohlah macam-macam apps ada kan. TikToknya, ada apa ni, kita sebut apa tu, Bigo Live-nya apa semua kan. Bayangkan ramai ibu bapa tak sedar yang anak dia buat TikTok yang menjatuhkan maruah. TikTok yang boleh, TikTok ni hukumnya harus. Tapi bila TikTok itu dibuat perkara yang menjatuhkan maruah, mendedahkan aurat. Dengan menari begitu begini, dengan sekian-sekian kan. Kadang anak tu buat dalam bilik kan. Ibu bapa, seorang dia je. Lepas tu ibu bapa tak tahu. Ibu bapa tak tahu video anak dia viral ke apa semua kan. Berapa mata yang melihat, betapa banyak dosa sekian-sekian. Tetapi dengan ibu bapa yang banyak berdoa dan meminta dengan Allah, Allah ya Muhaimin, ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, Engkau lah yang maha menjaga, Engkau lah maha melihara, Engkau lah maha mengawasi ya Allah. Tolong ya Allah, jaga, pelihara, awasi anakku ya Allah. Allah maha bijaksana. Sebab itu sangat rugi DJ Yati. Kita ni manusia yang sangat lemah. Khuliqal insanu dha'ifan, Allah sebut. Diciptakan manusia dha'if, lemah. Tak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Dan kita ada Allah yang maha kuasa. Allah yang azim, Allah yang hakim, Allah yang qawi, Allah yang matin, Allah yang maha segala-galanya. Tetapi kita yang lemah ini, begitu lemah meminta dengan Allah. Begitu lemah dalam meminta, begitu lemah dalam percaya, dalam yakin dengan Allah. Jadi sangat rugi. Sebab itu orang yang banyak meminta, banyak menyerahkan urusannya kepada Allah, percayalah hidupnya lebih terurus, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih dalam keadaan sejahtera. Salim, dalam keadaan sejahtera. Tapi ramai mana manusia dia rasa dia boleh uruskan sendiri, dia boleh fikir sendiri, dia boleh ikhtiar sendiri. Akhirnya na'udzubillah, Allah melepaskannya. Allah melepaskan dalam jagaannya, Allah melepaskan dalam pemerhatiannya. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh sambung terus ya? Boleh. DJ Yati. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak sambung sikit lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata lagi. Muhaimin dalam ayat ini membawa masuk syahid, iaitu sebagai saksi, hakiman ataupun sebagai hakim, aminan yang boleh dipercayai. Semua pandangan ini hampir sama. Jadi bila kita sebut Allah yang maha mengawasi, kenapa ada kaitan dengan Allah ya syahid kan? Allah yang maha menyaksikan. Kadang-kadang kita dalam kehidupan seharian, kadang-kadang kita sebut macam ni, muslimat, tak apalah, yang penting Allah tahu. Ayat tu kan. Yang penting tu. Biasalah kita kan. Bila terbit perkataan ni, bila kita rasa kecewa dengan manusia, contoh kan, tak apalah, aku buat kerja, aku buat kerja aku je. Yang penting Allah tengok, yang penting Allah tahu. Terbit perkataan begini ni setelah di hujung kita kecewa dengan manusia. Baru datang betapa kita ini baru nak cari pandangan Allah. Contoh begini, orang pekerja, orang kerja kan, ada yang suka mengekon apa-apalah bos kan. Jadi cepat naik pangkat, cepat naik gaji kan. Tapi ada pula hamba Allah ni kerja teruk apa semua. Kerja teruk begitu begini, sampai kawan-kawan kata kau ni kerja teruk. Bos bagi kau kerja macam-macam, kau kena buat tu kan ni, tapi kau tengoklah gaji kau tak naik. Kan, pangkat tak naik. Kawan pula pergi cucuk-cucuk kan, api-api kan, kata baik tak payah, kau ni gini-gini, nasib kau lah ni. Akhirnya mungkinlah memula dia rasa begitu, begini. Lama-lama dia akan terbit perkataan, tak apalah, yang penting Allah tengok.
Tak apalah, yang penting aku buat kerja aku. Maksudnya dia dah terputus. Tak apalah bos tak nampak dia kerja. Bos tak pandang, bos tak hargai. Subhanallah, akhirnya hikmah besar bagi orang yang melalui ujian demi ujian. Kan? Semua manusia, kita, saya, termasuk saya semua, kita sentiasa diuji oleh Allah. Walaupun kita mencari Allah di hujung ujian pun, Allah tetap terima kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita kadang-kadang kan, selagi mana tak sampai dinding lah, tak sampai terduduk lah, kita masih cari manusia. Kita masih menggantungkan pada diri kita. Usaha kita, ikhtiar kita, buat itu, buat ni. Sampai berjaya, kadang kita lupa. Alhamdulillah. Tengok idea saya. Benar kan? Contoh kan? Wow tak? Macam itulah kan? Kadang-kadang kita mencari Allah di penghujung ujian, kan? Alangkah indahnya kalau di awal ujian, di awal urusan, di awal perbuatan, di awal sesuatu, kita dah mula dengan nama Allah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Sikit-sikit bismillah. Apa-apa pun bismillah. Walaupun benda tu handal sangat kita buat. Tutup mata pun boleh buat. Buka pintu, tak ada masalah. Turun tangga, tak ada masalah. Tapi ada orang dia sentiasa apa-apa bismillah dengan nama Allah. Bismillah dengan nama Allah. Saya baca dalam kitab tafsir oleh Tuan Guru Haji ni Abdul Aziz Ni'mat. Ada satu tim sekarang dikutai oleh Ustaz Saifuddin. Masya Allah, ada satu tim yang sedang ambil balik dengar ceramah-ceramah keset-keset lama arwah Tok Guru ni Abdul Aziz. Sekarang mereka dah siapkan tafsir Al-Fatihah dan juga tafsir 3 kul. Subhanallah. Bila Tok Guru kupas Bismillahirrahmanirrahim, saya tak semena-mena boleh menangis. Saya kata, ya Allah, besarnya. Dan bismillah saja Tok Guru kupas, Tok Guru tafsirkan panjang. Dia kata, siapa yang menyebutkan bismillah dalam setiap awal perbuatannya, dia akan dapat pertolongan Allah. Dan dia akan rasa sentiasa diawasi Allah. Sebab dia buat... Dia tahu Allah ada bersamanya. Ya, bersama dengan dia. Kalimah bismillah ni. Dan dia sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sebab apa jadi hamba Allah bersyukur? Sebab kan contoh nak makan bismillah. Akhirnya, dia tahu dia makan ni dengan nama Allah. Dengan izin Allah, dia boleh makan. Bila dia turun tangga, bismillah. Bila sampai dah selesai, dia bismillah ni diterangkum dengan menyebut nama Allah. Kedua terangkum menyatakan berjalan turun tangga ni kerana Allah. Maksudnya dengan izin Allah. Sebab ada orang jatuh tangga, bergolek-golek, jatuh dan sebagainya. Jadi bismillah ini adalah satu penyataan kita sebagai hamba menyatakan bahawasanya dengan nama Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah boleh turun tangga dengan selamat. Pegang selain kata bismillah. Masya Allah. Bila sampai kita rasa semuanya itu, terus dapat perlindungan Allah, pemeliharaan Allah. Masya Allah. Sebab itu bila surah Al-Fatihah dimulakan dengan ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dan semua-semua surah. Dan bagaimana dalam banyak hadis Nabi-Nabi ceritakan bagaimana Samillah, sebutlah nama Allah. Cukup sebenarnya dengan perkataan Bismillah. Maksudnya kalau tak habiskan Bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Pendek je Bismillah. Memadai dah. Pun dah memadai. Paling pendek Bismillah lah. Bis dengan nama, Bismi dengan nama Allah. Tapi kalau boleh sambung panjang, afdal Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin susah sikit lah. Jadi insya-Allah bila orang yang selalu menyebut Bismillah, dia tak akan buat maksiat. Dia tak akan buat maksiat. Sebab dia dah terbiasa. Dia dah latih seminggu asyik bismillah, sikit-sikit bismillah, buat kerja bismillah. Mulakan apa semua dengan bismillah. Bismillah. Jadi mana mungkin untuk orang begini selalu melazimi bismillah untuk buat maksiat. Betul. Adakah contoh buka telefon kan? Buka telefon pun bismillah, dia pun buka. Jadi bila nampak ada benda yang maksiat lalu, dia terus scroll je, dia bukan tekan. Sebab ramai anak muda, ramai orang tua sekalipun lelaki, nampak ada video yang menggairahkan contoh kan. Ramai mana tak mampu nak mengawal diri, tekan. Sebab dengan alasan apa? Lah tengok bukan apa, bukan buat pun. Benda tu dah lalu dah. Dah lalu, ala-ala lalu, tekan mata. Tapi dosa mata melihat. Allah balas. Karat dosa di hati. Semua banyak benda yang terkandung dah menaik kemanisan untuk solat, ibadah, zikrullah mungkin ditarik. Banyak kesan yang kita tidak tahu. Tapi insya-Allah dengan bismillah mungkin benda tu tak lalu. Mungkin dengan bismillah, dengan nama Allah buka telefon, tiba-tiba ada gosip, kita tak tumpang baca. Tiba-tiba ada benda yang sekian-sekian viral ke apa kan, kita ni bila tengok ada orang viral tentang kebukaan orang, kita pula jadi doa.
Ya Allah, kesian dia, aib dia terbuka. Ya Allah, bantulah dia untuk hadapinya. Bukannya kita pula yang share, bukan kita pula yang nambah. Kan macam-macam viral, tak pernah berhenti. Setiap hari mesti ada viral yang baru. Jadi insya-Allah takkan ada orang yang nak ngumpat bismillah. Mai sini sikit. Aku nak cerita lah. Ada cerita ni. Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan. Betul kan DJ Yati? Betul. Sebab itu orang yang membiasakan bismillah, kita kena ajar anak kita. Nabi ajar kanak-kanak dalam satu hadis Nabi, dia nak ambil makanan, kanak ni lapar, budak-budak kan, dia terus nak ambil. Nabi pun pegang tangan dia, Nabi pegang dengan kasih sayang lah. Kita jangan pula ni anak nak ambil makan apa, sentap, tangan sentap, hati sentap, kan. Jadi subhanallah, Nabi tak retap, tak sentap. Nabi pegang pergelangan tangan. Lalu Nabi kata, Samillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi bersabda. Nabi kata, bacalah Samillah, sebut nama Allah. Makan dengan tangan kanan. Ambil yang paling dekat. Masya Allah. Cantik kan? Terus bagi ajar. Terus bagi didikan. Ha. Terus Nabi SAW seorang yang sangat ringan mulut, ringan lidah dalam menyampaikan nasihat-nasihat. Tapi hari ni ramai, terutamanya lelaki lah, minta maaf bila isteri membebel. Suami saya pun ada sini kan. Bila isteri membebel, dia kata, pergi telinga isteri bebel, ulang benda yang sama. Contoh kan, isteri ibu ni bebel anak. Ini bentuk pengawasan sebenarnya. Bebel anak, tegur anak walaupun perkara sama. Tapi bayangkan kalau suami pun ambil part dalam bab mendidik, tegur je, masuk kaki mana? Kan, masuk rumah kaki mana? Tadi tu nampak kaki kiri, keluar balik. Contoh macam tu kan. Okey, masuk kaki kanan. Okey, masuk rumah baca apa? Ini bentuk pengawasan yang kita sedang buat terhadap anak. Anak-anak kan rasa mak ayah perhati kaki mana masuk. Tak bagi kaki mana masuk pun perhati. Perhati. Lepas tu baca doa ke tak? Lepas tu bila solat pun perhati ya. Lepas solat nak kena ulang balik sebab tak cukup syarat tamakninah. Kadang budak-budak kan laju. Bila nak makan perhati. Makan tu kenapa suap banyak tu. Suap sikit. Kenapa cepat telan. Kunyah betul-betul. Perhati. Subhanallah. Ini di antara kesan orang yang beriman dan beramal daripada nama Allah Al-Muhaimin. Allah yang maha mengawasi. Kan? Melalui kita mendidik anak dengan pengawasan. Mudah-mudahan bila kita dah mati, bila kita dah tak ada, dia merasakan bahawasanya dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, masya-Allah. Okey, di antara penutup, nak kata penutup ke ya, DJ Yati sekarang pukul berapa? Betul Ustazah. Oh ya, betul. dah nak kena berhenti. Okey. Nama Allah Al-Muhaimin membawa makna yang sangat banyak dan mencakupi makna kesempurnaan dari segala sudut. Antaranya Asy-Syahid. Okey, pertama, sekarang ni kita nak sebut ada 5. Ada 5 dalam nama Allah Al-Muhaimin, ada 5 pecahan. Yang pertama, dalam nama Allah Al-Muhaimin yang maha mengawasi, yang maha memelihara ini, yang pertama iaitu Allah Asy-Syahid. Dia maha menyaksikan apa sahaja yang muncul daripada makhluk. Apakah dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Tidak sedikit pun yang tersembunyi dari sisi Allah, segala perbuatan mereka. Dia maha melihat perkara yang sehalus-halusnya, yang terpendam di dalam hati, yang tersemat di dalam batin, apatah lagi yang zahir dan nyata. Jadi, bagi nama Allah Al-Muhaimin, maksud yang pertama, Allah yang maha menyaksikan. Allah yang syahid, nanti kita akan sampai nama Allah yang syahid lah. Iaitu Allah yang maha menyaksikan. Bila Allah pelihara, bila Allah awasi, Allah nampak segala-galanya sampai ke dalam hati kita. Sebab itu, muslimin muslimat sekalian, ada satu hadis Nabi kan, Nabi sebut, barang siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melaksanakan kebaikan tersebut, akan digandakan 10 kali ganda. Subhanallah. Subhanallah, Allah Akbar. Dan kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat terdahulu, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada kelebihan ini. Kelebihan yang mana Allah telah mengambil kira niat di dalam hati, kalau nak buat perkara kebaikan telah diberi pahala, belum buat lagi. Sebab itu selalu juga saya, maksudnya saya share dalam ceramah, mungkin di IKIM pernah sebut, kalau boleh kita buat satu list. Tulislah di kertas A4, buat ya muslimin muslimat sekalian. Satu kertas A4, tulis list apa kebaikan yang kita nak buat setiap hari. Rutin amal soleh yang kita nak buat setiap hari. Mungkin bermula pada solat sunat subuh. Kemudian nak buat solat sunat ialah solat sunat sebelum subuh. Kemudian nak buat solat duha. Kemudian ada orang nak tulis insya-Allah setiap hari nak buat solat tasbih, contoh apalah. Lepas tu nak buat sedekah subuh. Kemudian nak solat sebelum zuhur, solat selepas zuhur, kan contoh. Dia tulis list apa kebaikan dia nak buat.
Lepas tu sekian, sampailah ni. Keluarlah 10 list contoh satu hari. Jadi bangun pagi-pagi, pasanglah niat. Baca list yang kita tampal dalam bilik kita ke kat mana-mana ke kan. Ya Allah, insya-Allah pada hari ini ya Allah aku nak solat ni, aku nak buat ni, aku nak buat ni ya Allah. Nak buat ni. Bukan permainkan, betul-betul niat nak buat. Jadi doa kan. Ya Allah nak buat ni insya-Allah. Kalaulah sekiranya ada halangan untuk buat. Ada tiba-tiba pagi kelang kabut berlakulah kematian, contohnya tiba-tiba kita pergi ziarah orang mati kan ni, tak solat duha. Seorang-kurangnya dapat tak pahala tadi? Dapat. Dia dapat pahala masa niat pagi tadi. Jadi jangan biar berlalu. Kalau kita tak sempat nak buat amal soleh yang kita nak buat, kurang-kurangnya kita ambil bahagian pahala tu awal-awal lagi. Kena bijak kan Ustazah? Kena bijak. Maksudnya kita dapat ilmu, kita terus fikir macam mana aku nak beramal dengan ilmu ni. Supaya setiap hari mesti pasang niat. Tu kadang-kadang saya tunjuk contoh ni bukan nak kata kami baik ya, bukan kata kami bagus. Tapi pagi-pagi anak sebelum pergi sekolah, kita ada masa bangun subuh awal, dia orang dah ready 6.30 semua dah siap dah kan. Jadi ada masa setiap orang kita akan minta, saya minta okay, Atikah apa ni Atikah hari ni. Kata insya-Allah Atikah akan belajar sungguh-sungguh, insya-Allah pagi Atikah akan baca Al-Maqsurat, insya-Allah pagi ni Atikah akan baca ni Al-Kafi habiskan di sekolah gini-gini. Saya kata okey insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan. Okey Luqman, apa niat Luqman pula? Maksudnya kita latih anak kita memasang niat-niat yang baik di pagi hari. Masya-Allah. Apa yang dia orang nak buat. Kurang-kurangnya masa dia niat tu dia dah dapat pahala. Tetapi yang istimewanya orang yang dah berniat awal, bila dia buat digandakan 10 kali ganda. Masya-Allah. Berbeza kalau orang yang buat tanpa niat. Kadang-kadang kita buat tanpa niat. Tiba-tiba kan? terbuat. Tiba-tiba buat begini-gini. Tapi hebatnya Nabi SAW sebut, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan telah diberi pahala. Sebab apa? Allah yang Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi. Allah yang Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi, Allah yang Maha menjaga, Allah yang Maha memelihara, lepas tu Allah Maha memerhati. Allah sedang mengawasi kita. Jadi Allah tengok apa yang hati kita niat dan sebagainya. Masya-Allah. Akbar. Okey, yang kedua minta maaf, Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi, maksud dia samalah. Kemudian yang ketiga Al-Mu'min, Allah yang Maha memberi keamanan. Orang yang Allah awasi dia akan rasa aman. Maksudnya kenapa rasa aman? Tenang. Ya, tak tenang, aman. Apa orang lain pandang. Satu. Kedua, Allah akan pelihara daripada mara bahaya. Ya Allah. Dalam nama Allah yang Maha mengawasi, macam kita lah awasi anak kan. Anak kita yang baru pandai berjalan. Jadi kan kalau kita baru nak latih dia berjalan kan, kita awasi dia. Bila dia nak jatuh je kita angkat. Sambut siap-siap. Kita sambut siap-siap. Tapi kalau kita tak awasi, memang jatuhlah budak tu. Kita pun tahu. Jadi orang yang dia di hadapan Allah tunjuk dia lemah, maksud kita ni di hadapan Allah kita tunjuk lemah lah. Ya Allah aku tak berdaya Allah. Macam budak anak kecil tu kan, maksudnya dia lemah. Jadi kita akan beri perhatian dan pengawasan yang tinggi lah, lebih lah. Berbanding anak kita yang dah boleh berlari apa semua. Kita tak bimbang lah. Ni kan jalan-jalan jatuh, jalan pengawasan lebih tinggi. Jadi lagi lemah kita di hadapan Allah, lagi kita menghina diri kita di hadapan Allah, lebih tinggi pengawasan kita dapat daripada Allah. Lagi kita menghinakan diri, lagi mulia kita. Lagi kita membenamkan diri, kemampuan kita, lagi kuat kita. Sebab Allah akan berikanlah kekuatan, Allah berikan perlindungan. Jadi daripada nama Allah yang Muhaimin, Allah yang Maha mengawasi ini, kita akan dapat daripada Allah Al-Mu'min. Jadi ada orang berniat jahat, ada orang nak sihir ke contohnya, ada orang nak jatuhkan ke, tapi Allah dah awasi kita. Masya Allah. Sebab itu bila kita zikir, Ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin, Engkau lah yang Maha menjaga, Engkau lah yang Maha mengawasi. Ya Allah aku serahkan diriku Ya Allah dalam penjagaan dan pengawasanmu Ya Allah. Dan kita akan rasa macam kita telah serahkan kepada kuasa yang paling berkuasa. Kita akan rasa Masya Allah, rasa tenang, okey keluar. Kalau berlaku pun keburukan, itu maksudnya bukan kerana Allah tidak mengawasi kita, tetapi insya-Allah keburukan itu kita boleh laluinya dengan sabar. Insya-Allah. Mesti ada jalan keluar. Dan kita akan rasa tenang. Alhamdulillah, apa pun keburukan berlaku. Okey, kemudian yang keempat iaitu Allah yang Maha memberi pembalasan. Ini kena fikir juga dalam sifat nama Allah Al-Muhaimin. Kerana bila Allah mengawasi kita, kita kena ingat bab dosa pun Allah akan tengok satu persatu. Jadi kita kena ingat di situ Allah yang Maha memberi balasan. Dan yang terakhir, Allah Al-Musaddiq, iaitu dia Maha membenarkan para nabinya melalui perkhabaran yang datang daripadanya bahawa semua mereka itu adalah orang-orang yang benar serta bersungguh dengan mukjizat yang muncul daripada setiap nabi dan rasulnya. Kalau kita perhatikan yang kelima ini sebenarnya antaranya ialah bila Allah yang Maha mengawasi dan sebagainya melalui para nabi, Allah menyampaikan kita akan kebenaran. Bagaimana Allah ini Maha mengawasi daripada kisah-kisah yang
Kisah-kisah yang sangat takjub daripada kisah-kisah Nabi. Bagaimana, ni tak boleh nak ceritalah jadi panjang. Bagaimana bentuk pengawasan daripada Nabi Ibrahim, contoh pendek cerita kan. Nabi Ibrahim AS bila nak dibaling ke dalam api yang marak, datang malaikat Jibril, wahai Ibrahim, maukah aku membantumu? Wahai Jibril, Nabi Ibrahim jawab, wahai Jibril, jangan kamu datang antara dua kekasih. Maksudnya antara aku dengan Allah, kamu jangan jadi tengah-tengah. Kata-kata Nabi Ibrahim tu kan. Jangan kau datang di antara dua kekasih, aku dengan Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim walaupun ketika itu ialah api dah marak, memang nak dibaling, tetapi sedikit pun dia tak rasa bahawasanya Allah terlepas dalam bab mengawasi dia sekarang. Bukannya Allah tengok tak ni, Allah tahu tak apa aku hadapi ni. Maksud tidak, sedikit pun dia tidak ragu-ragu. Keyakinan tu memang kita takkan mampu nak sampai keyakinan seperti para Nabi. Tetapi sekurang-kurangnya kita jangan rasa bahawasanya Allah tidak bersama kita. Allah tak tengok. Jangan keluar perkataan, kenapa Allah buat macam ni. Kita meragui Allah. Kita meragui Allah, Astaghfirullahaladzim, kenapa Allah uji sampai macam ni. Soalnya macam kita cakap Allah tak tengok ke, Allah tak faham ke, Allah tak nampak ke aku susah gini-gini kan dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan nama Allah Al-Muhaimin ini boleh tersemat dalam hati kita. Bahawasanya kita sentiasa diawasi oleh Allah. Kita sentiasa dijaga, kita sentiasa diperhatikan, kita sentiasa dipelihara oleh Allah ya Al-Muhaimin. Allah ya Muhaimin. Masya Allah. Alhamdulillah. DJ Yati, saya mohon maaf salah dan silap kepada para pendengar sekalian. Memang ada banyak kekurangan dan saya menyampaikan dalam waktu yang suntuk, menerangkan nama Allah satu-satu setiap kali tarbiyah. Sebenarnya untuk dikupas satu-satu nama Allah, kadang satu nama tu satu hari. Kalau orang alim, kita yang jahil ni, kita hanya mampu sedikit sajalah. Subhanallah, mudah-mudahan yang sedikit ini boleh menambahkan kebaikan, keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua para pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Moga-moga kita dapat bertemu lagi lain masa insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar teruskan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.